Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berbahagia Puan Nurlia Abdullah, pengarah IKTBN Kemasik, Puan Jariah Yusof, Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan IKBN Kemasik, Encik Muhammad Hafiz Hussein, Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar IKBN Kemasik, Ketua-Ketua Jabatan, pegawai, kaki tangan dan pelajar yang dikasihi sekalian. Bateri dah weak. Belum start dah weak. Okey. Akhirnya mikrofon ni sampai kepada saya. Saya ingatkan pengurusi tak nak berhenti bercakap tadi. Kan? Terima kasih banyak. Dia apalah, dia kata memeriahkan acara dan memeriahkan suasana. Sebenar-benarnya ramai yang tak tahu, ramai yang tak tahu tentang ramai yang mengaitkan copek habis ceramah ni. Kalau macam ni lah copek habis ceramah ni. Apa hal tu? Dia kalau mikrofon tak ada wayar ni macam tu. Dia liar sikit. Cubaan-cubaan. Kena pegang tak? Saya malah nak pegang kenapa? Takut nampak menggigil kan, nervous. Ya. Saya takut nervous. Masalahnya bila saya cakap saya nervous, orang tak percaya. Ya, aku nervous. Tapi memang yalah. Dulu waktu saya habis belajar, bila saya dah bekerja, saya pernah bekerja jadi timbalan pengarah undang-undang dan saya pernah jadi pengarah undang-undang dan penguasaan, legal advisor. Dan kemudian bila saya berceramah, saya tak nak orang tahu tentang jawatan saya di jabatan kerajaan. Sebab saya tak nak orang call pejabat kerajaan sebab nak panggil ceramah, saya tak nak. Jadi dulu bila saya berceramah di luar, saya akan gunakan nama NGO saya. Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Adam. Itulah mula dia. Dan untuk pengetahuan tuan pengurusi, pertandingan debat memang dia tak asingkan lelaki perempuan. Lelaki, perempuan dan yang macam perempuan pun masuk. Faham tak maksud dia? Lelaki, perempuan dan macam perempuan pun masuk juga. Jadi memang kalau ikutkan lawan, memang lawan semua. Sebenarnya lawan yang macam perempuan lagi susah daripada lawan perempuan. Yang faham, tak faham tanya kawan. Tapi lepas tu bila dia mula berceramah, jadi salah satu tempat tu bila dia jemput saya, dia terlupa nama saya siapa. Syamsul apa entah. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis penceramah malam ini Syamsul Debat. Itulah mula dia. Nama Syamsul Debat diberi. Dan kebetulan salah seorang yang dengar ceramah pada malam itu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Jadi melekatlah nama tu sampailah ke hari ini. Jadi hari ini tak ada nak apa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian. Saya ni orang Negeri Sembilan. Bila cakap macam mana pun KL, dia akan pergi ke Negeri Sembilan juga.
Bak kata orang Kemasik tu, you can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. That's the fact, you know. Keringat dan kampung tak boleh cakap orang putih. Itu. Kan apa pun kan hari ini kita kena faham kan, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi hari ini kita bercerita tentang rejuvenasi minda. Apa yang kita faham tentang rejuvenasi minda? Okey, saya nak tunjuk semua tunduk, mak dia tunduk automatik dia tunduk semua. Kan? Yang seorang tu pula siap cakap. Macam-macam lah, tanya-tanya pula. Kan? Itulah perangai korang kan? Itu dia. Itulah penyakit yang selalu bila cikgu-cikgu korang ni, pensyarah pengajar korang ni, siapa dia orang panggil cikgu ke panggil pengajar ke? Pengajar macam tu. Agak-agak lah. Walaupun aku baru masuk kali pertama, aku tak pernah tengok orang panggil macam tu. Panggil apa? Puan. Oh, puan ataupun encik. Okey, boleh. Bismillah. Mudah-mudahan. Tak apa, yang ni backup Ni backup. Kau tak doa. Cubaan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang boleh? Okey. Jadi makna panggil puan atau encik lah kan. Jadi kadang-kadang yang mengajar ni pun tanya, okey kelas, ada apa-apa soalan? Jangan risau. Macam ni. Kelas ada apa-apa soalan, tiba-tiba semua koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Kan? Itulah penyakit you all. Patutnya ada apa-apa soalan? Ada tak itu? Kalau ada yang angkat tangan, kena bahan dengan kawan. Tanya soalan siut. Itulah penyakit you all. Jadi hari ni bila tanya pasal rejuvenasi, orang perempuan tak patut tak tahu tentang rejuvenate. Apa maksud rejuvenate? Orang perempuan, barang-barang korang kebanyakannya rejuvenate your skin. Apa dia? Meremajakan. Bukan secara perkiraan, tapi lebih bersifat fizikal. Tonyoh-tonyoh kat kulit, dia akan nampak muda. Kan? Macam orang lelaki, dia tak kisah sangat. Dia dapat beli yang minyak rambut, janji keras, sudah. Kan? Sudahnya dia letak bedak sikit, dia tak boleh nampak dia berbedak, kawan dia gelakkan dia. Berbedak weh, berbedak kan. Dia tak boleh sebab dia macho dengan muka berkilat macam tu. Jadi makna kata rejuvenasi ni lebih baik lagi daripada apa yang kita sebut sebagai inovasi. Inovasi cipta benda baru tapi tak tahu berapa lama boleh kekal. Tapi ni diri kita nak make sure diri kita sejajar dengan peredaran masa dan zaman. Tu sebab kalau kita tengok telefon, konsep dia sama untuk berhubung antara satu dengan yang lain. Tetapi ditambah fungsi. Untuk diremajakan tu, konsep dia, bayangkan dia mudah untuk dibawa ke mana-mana. Kemudian telefon pula, kalau dulu berapa ramai yang cakap, tanyalah pengajar-pengajar ni. Dulu macam mana? Aku macam mana pun itulah telefon aku pakai, Nokia 3310. Aku takkan tukar telefon lain. Dulu. Sebab yang bagusnya pasal telefon Nokia ni, dia memang kalau bateri dia tahan seminggu. Kalau tak campur orang tu 2 minggu tahan. Dia tak telefon orang, orang tak telefon dia, memang tahan 2 minggu. Yang cepat habis bateri sebab main snake. Bukan sebab dia tak dulu. Tetapi hari ni tak cukup dengan nak cari telefon yang bateri tahan lama. Ditambah pula dia punya nilai tambah, ada lagi satu power bank.
Macam-macam rupa. Ada satu power bank tu siap boleh jadi charge bateri kereta pun ada. Power bank yang terbaru. Kan? Makna kata, semuanya dicipta, disesuaikan dengan peredaran masa dan zaman. Rupanya jadi cantik, kemas, bawa ke mana-mana. Bayangkan. Saya bawa power bank macam bawa peluru. Habis keretap. Halo, macam tu apa? Keretap, halo, dah habis power bank tu. Betul sekarang. Ni zamannya. Dan kita boleh cakap, telefon yang kita ada hari ni, Android yang kita kata ni yang terbaik sekarang. Lagi 10 tahun kita tak tahu. Mungkin install dekat tangan ke? Kita mungkin gelak hari ni. Macam dulu orang cakap, telefon besok tak ada wayar. Orang gelak masa tu. Hari ni orang tak gelak pun. Orang gelakkan. Contohnya, kalau dalam dewan ni tiba-tiba terdengar bunyi apa orang akan cakap kat dia? Tengah ceramah ni agak-agak apa kau akan cakap dengan kawan kau? Apa kita akan cakap? Kau pakai lagi telefon tu? Orang akan terkejut. Sebab hari ini, trend ni mendapat tempat. Ya. Macam sekarang kan, orang design. Tengoklah baju you all. Dulu baju korporat ni pun trend. Kan, baju semua pakai baju. Wah, korporat ada logo, ada nama. Sampai satu tahap kau tak nak pakai baju tu. Sebab tak nak orang tahu kau belajar kat mana. Pergi keluar kat depan, Cik Samsul, kita nak jemput untuk datang ke dewan. Macam budak asrama. Sedangkan you all IKTBN. Kan? T tu tak ada. Dah tak ada dah. Dulu bukan IKTBN ke? Belum lagi. Oh, patutlah saya yang salah. IKBN Saya sampai hari ini pun saya berurusan dengan IKBN banyak, terutama di IKBN di Cembung lah. Ramai sahabat-sahabat tolong saya banyak lah. Kan? Tapi itu saya kata, kita kena ikut perubahan semasa. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tak ubah diri kita, kita akan menyusahkan orang lain. Contoh. Gambar-gambar kawan kita upload. Kan? Upload gambar reunion kita tahun 2015 contohnya. Gambar masa sekolah reunion contoh kan. Dia pun share gambar-gambar ramai. Dan kita pun PM dia. Kalau kau kawan aku, tolong remove gambar ni. Kenapa? Sebab masa tu gambar kita tak ikut trend hari ni. Kan ada yang ni, tanyalah ni, puan ni. Dulu, ada yang gambar tudung ikat kat tengkuk. Bayangkanlah. Kan, ada yang gambar dah lah, ikat kat tengkuk, belang macam tu. Tu belum cerita dulu yang jenis pakai tudung yang ada macam cekak pengakap tu. Tarik ni. Dia sampai situ kan. Berkilat-kilat tudungnya. Dulu. Lepas tu bangga dengan ada L shape macam tu. Dia malam-malambai belakang tu. Belakang kuat. Betul? Lepas tu ni tengok, dia ada pattern-pattern. Ni pattern sarung. Yang seorang pattern bawal. Dari siapa? Kan? Dia paling lama sekali bersiap. Lempar pakap. Betul tak? Nak letak kat mana ni? Letak kat mana ni? Letak mana? Yang dia lilit-lilit tu, dia buka tu, dia punya besarnya boleh jadi kenopi. Bayangkan tu. Orang lelaki senang ke? Gap. Bukan perasan pun, baju tu seminggu dah pakai tu. Bukan perasan pun. Sebab orang lelaki ni dia senang. Betul lah tadi cakap tadi kan, dia takkan menang dengan orang perempuan. Betul. Orang perempuan ni dia boleh mengajuk untuk benda-benda entah apa-apa. Nyampah. Dah betul. Malam tadi saya mimpi. Apa mimpi apa? Ada orang jahat kerja, 3 orang. Lepas tu, abang elok tengok TV lah. Kau mimpi kot. Jangan kau babik dengan aku, Pahal. Jadi kita pun, manalah kita tahu kan. Mana kita tahu. Tapi kita kena ubah diri kita. Ubah diri kita ni
berubah. Kita kena meremajakan pemikiran kita. Nak berjaya ni, nak berjaya dalam hidup, 5 perkara tak boleh elak. 5 perkara tak boleh elak. Ya, nak berjaya 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, aku boleh tengok siapa menyalin, siapa tak. Sampai bocor-bocor buku tu mengalih. Yang pertama apa? Yang pertamanya, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba kita berjaya. Kalau saya tanyalah seorang-seorang, kenapa adik belajar kat sini? Ada yang jawab, dah tak ada pilihan lain. Ada yang jawab macam tu. Kenapa belajar kat sini? Mak suruh. Kenapa belajar kat sini? Dah minta dah tempat lain, tak dapat, jadi lepas tu ambil lah sini, macam okey je. Sebenarnya bila dah ada peluang kat sini, kita kena percaya Tuhan lorongkan kita belajar kat sini. Dan bila dah ada peluang kat sini, buktikan kita boleh jadi yang terbaik. Contoh Syamsul Debat, legal background. Orang menjagakan saya akan jadi magistrate, jadi peguam atau jadi legal advisor. Saya pernah jadi. Alhamdulillah pernah jadi. Tetapi hari ini saya boleh buka konsultan saya sendiri. Buka konsultan saya sendiri dan saya boleh develop banner empire saya, mungkin buka bisnes ke, kan? Kemudian saya boleh bagi darah daging saya bekerja dengan saya, mungkin macam tu. Contoh saya pergi ke IKBN Cembong, ada satu sijil yang menarik perhatian saya sebab saya berurusan dengan cikgu sana, dengan Encik Hadi, saya ingat lagi. Dia buat semburan cat. So kereta saya hantar kat dia. Dan bila saya pergi tengok, 10 orang mengerjakan satu kereta. Dan kos dia bila dia repair, dia touch up kereta saya balik tu. Kalau ikut dekat luar dalam cat crystal white, mengikutkan dekat luar mencecah 4 ke 5 ribu satu kereta. Tapi dengan dia harga cat saja. Harga cat saja dengan budak-budak ni upah sikit baru 1,000 lebih. Saya fikir satu kenderaan dia boleh untung 3-4 ribu sebenarnya. Saya kata kalaulah dia keluar, dia melangkah keluar, dia buka bisnes dia sendiri. Bayangkan orang memang hari-hari memang bercala kereta. Anak perempuan, ya. Orang perempuan buat kereta, red kena. Dan bila suami tanya, bertanda ni, apa jawab orang perempuan? Tadi tak ada. Itu jawapan standard. Tadi tak ada. Memanglah benda tu tiba kan, dia dah lama menderita, parut dia baru muncul kan. Nah, saya kata kalau macam tu, budak-budak ni kalau keluar dia boleh buka bisnes, semburan cat, welding, dia boleh buat dan dia boleh untung. Kalau katalah satu minggu dia dapat 2 kereta sebulan, dia boleh dapat berbelah-belah berpuluh-puluh ribu sebulan, saya kata. Dan dia boleh upah budak kampung dia. Tapi apa kata Cik Adi tu tadi? Itu Ustaz cakap. Ustaz tak tahu. Kebanyakan budak-budak ni sudahnya keluar kerja dekat Pasaraya Zimat, kerja dekat 99 Speed Mart. Dia kata senang. Fikir senang aja. Sedangkan you all boleh jadi lebih baik lagi. Belajar dalam ni untuk apa? Buat bisnes. Ni terutamanya tu jabatan perhotelan ni. Bagus hotel ni. Sangat bagus walaupun tak ada orang jaga. Bagus. Kau biar aku tidur dalam tu, tak ada siapa jaga dalam tu. Hotel benda macam tu. Tekan macam ting 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 ting. Dah lah orang main-main lampu malam tu. Wih, cantik. Yang best kau punya mami. Wih, cantik. Saya pun tak pernah masuk bilik ni kan. Aku pun duduk dekat sofa tu. Menap. Krap. Allah, sofa ni. Biarlah aku tidur tak katil. Dah. Nak beritahu. Ini sebenarnya saya nak beritahu. Saya nak beritahu kau semua. Pasal hotel saja. Di luar sana. Hotel, you ingat dia buat besar-besar. Macam sekarang you nampak Pan Pacific kan. You nampak Pacific Hotel. Jangan risau. Siapa yang pengajar perhotelan ni katakan? Mengaku cepat.
Tak adalah. Okey, tak hotel okey. Tidur sedap, okey. Bilik memang bilik air pun boleh mandi 5 orang. Woi, berjemaah mandi. Bilik besar. Tak, saya nak beritahu pasal bisnes hotel ni. Di luar sana saya baru tahu. Bila saya jumpa dengan businessman yang buka hotel ni, kebanyakan dia akan buat hotel, tu cantik-cantik, bukan untuk saja tarik customer saja, tapi untuk dijual semula pada orang lain. Orang lain akan beli, dia buat pula konsep macam ni. Maknanya hotel ni perniagaan yang susah nak mati, kecuali PKP. Makna kata, you all yang memang dalam bidang hospitality, dalam bidang perhotelan, belajar rajin-rajin, sebab you all dapat basic yang mana orang lain tak dapat. Ada orang tu masuk main belajar aja. Saya pernah dulu, saya tak tahu tentang hotel. Saya ditawarkan bekerja sebagai steward. Saya ingat steward tu pramugara. Rupa nembak pinggan kat hotel. Kan? Satu hari dapat bayar dalam 38 ringgit ke macam tu. Dekat hotel Kelana Resort Seremban. Dulu nama dia Alson Kelana. Tak, makna kata bidang ni, bidang apa selain pada hotel, apa lagi? Hospitality lagi? Multimedia, Allahu Akbar. You all belajar benda yang memang you all nak tempa di masa akan datang. Orang lain mungkin tahu buat. Contohlah saya tengok ada orang sibuk nak jadi, budak-budak sekarang sibuk nak jadi YouTuber. Apa beza dengan you all dengan multimedia? Bezanya you all multimedia ni, you all ada ilmu. Orang lain usik sana, cuba sana, buat sini. Lepas tu, oh salah, baru nak betulkan. You all belajar daripada awal. Itu kelebihan. Sampai satu tahap besok, you all boleh buka hotel sendiri. Buat konsep sendiri. Dan jual. Buat hotel lain pula, jual. Sebenarnya macam tu. Jangan kita pandang, belajar mana? KBN je. Kenapa kau mesti sebut je ujung tu cakap? Malu. Bukan korang je, termasuk pengajar ni. Saya mengajar KBN je. Kenapa ada je? Sedangkan you all berjaya develop berapa ramai manusia hebat daripada KBN ni. Ya. Saya selalu cakap, orang yang berjaya di luar sana adalah orang biasa yang mempunyai pemikiran luar biasa. Kenapa sampai sekarang orang dengar Syamsul Debat? Kenapa orang masih lagi nak dengar Syamsul Debat? Bukan sebab saya kata saya bagus, tak. Tapi saya maintain. Buatlah apa benda, lantaklah apa yang sempat aku balun lah. Pasal mikrofon pun boleh gelak. Bayangkan. Saya ceramah dekat Jabatan Perhutanan dekat Selayang. Dia pasang mask dekat mic tu. Apa hal? Dia takut mic tu kena COVID. Dah, saya masa tu tak boleh tahan gelak. Dia pasang emas tu. Dia ikatnya. Tak, maknanya kita ni kena sesuaikan diri dengan keadaan. Saya ceramah, saya akan sesuaikan keadaan. Macam tadi kan. Sesuai, nampak perarakan. Bagi dia orang semua. Semua nak keluar YouTube. Kan? Dan saya dengar tadi, orang mengumpat saya tadi, saya dengar. Tapi saya okey. Kan, saya jalan tadi saya dengar, woi tinggi weh, aku dengar. Tengok dia tepuk kau, engkau lah. Kau ingat aku tak dengar, kau ngutuk aku dengar. Kau banding dengan dia orang, memang lah. Dia orang memang aku tengok, alah. Saya memang adik-beradik saya semua tinggi-tinggi. Buat macam mana? Adik-beradik saya semua Syamsul. Kecuali yang kembar lelaki perempuan tu, Syamsul Hafizi, Syamira Hafiza. Semua Syamsul ada. Syamsul Debat ada, Syamsul Debab ada, Syamsul Debi ada. Semua ada. Dan saya nak beritahu pada tuan pengurusi tentang pencapaian debat dan pidato tadi. Sebenarnya satu benda yang saya nak share, saya pun bukan asalnya penebat, pencerita ke, tak ada. Daripada sekolah rendah tak pernah masuk. Kalau suruh beri depan memang tidak lah. Janganlah. Kalau suruh macam ni kan, kita kan, alah, jangan. Saya tak nak. Saya memang tak suka. Tapi bila saya nampak ada seorang roommate saya, orang Kelantan, Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad, berasal pada Tanah Merah, Kelantan. Itulah tok guru saya. Sampai hari ni saya tak lupa, dialah tok guru saya. Dia rakan baik saya, sampai hari ni kami berkawan. Dia bekerja sekarang di Majlis Daerah Tanah Merah. Dia mengajar saya langkah pertama untuk masuk pidato. Sebab bila saya tengok dia bercakap dalam pidato, dia Kelantan. Cakap Kelantan memang tak boleh buang lah.
Tapi bila dia berpidato, hilang kelantan dia. Dan bila dia bercakap tu, ya Allahu Akbar, nasib baik aku lelaki. Ya Allah, sukanya dia bercakap. Dan saya kata, aku kena jadi macam dia. Dan tak sampai setahun bila saya belajar dengan dia, saya berjaya masuk final pertandingan pidato, walaupun kalah dapat hadiah Sagwati. Lepas tu lagi setahun saya dah jadi Johan kebangsaan. Kemudian masuk pertandingan debat. Debat diraja di peringkat universiti ni, debat diraja adalah debat yang paling prestis sekali. Dia macam Piala Malaysia. Walaupun hadiah tak tinggi, tapi kejuaraan tu macam menang Piala Malaysia. So saya mungkin masuk final, saya dapat masuk final dan ada yang saya Johan, tetapi dalam tahun 2000, 2001, 2002 saya dapat top rank best speaker Malaysia 3 tahun berturut-turut. Ada orang cakap saya, alah Samsul debat cakap seorang-seorang boleh lah, cuba lawan aku tengok. Dia tak tahu ranking aku macam mana. Kau ingat Samsul debat ni orang bagi-bagi je, kan? Ada sebab. Tapi saya ambil keputusan saya masa tu, disebabkan saya dah menang semua pertandingan, saya mengumumkan persaraan dalam dunia debat dan pidato 1 tahun sebelum saya graduate. Sebab saya dah menang semua. Buat apa lagi saya nak bertanding? Saya bukan nak jadi Johan banyak kali. Dah juara sudahlah. Macam tu juga ketika kalau orang nampak saya berucap pakai baju merah tu di PWTC, orang nampak saya. Tahun depan tu dah saya berucap lagi. Saya kata no, saya tak nak jadi jurucakap tiap-tiap tahun. Aku dah letak standard tu, kau beat lah standard tu, saya kata. Itu sebenarnya. Buat apa? Kita bukannya nak tunjuk hebat dekat orang, tak ada. Tapi yang paling hebat sekali adalah macam guru-guru ni. Sebab apa? Bila mereka berjaya, mereka hanya akan jadi hebat kalau dia boleh bentuk orang lain berjaya macam dia. Itu yang penting. Tu hari ni. Biar adik-adik duduk depan kampung ni. Kebanyakannya duduk kampung. Kebanyakannya memang keluarga biasa-biasa. Tapi kita kena buktikan, kita akan bawa keluarga kita daripada keadaan biasa kepada luar biasa. Senangkan mak ayah kita, kan? Jadikan adik-beradik kita nampak kita sebagai contoh untuk berjaya. Jangan pandang IKBN ini sebagai satu institusi low class, please. Jangan. Kadang-kadang banyak, alah kemahiran je, biasa je, tak payahlah tahu belajar kat mana. Jangan. Kita kena tunjukkan standard kita. Ada sebabnya dia diberikan nama Institut Kemahiran Belia Negara. Ada sebab. Sebab you all banyak buat benda yang orang lain tak boleh buat. Orang kat luar sana mungkin main tika-tika, main tiba-tiba aja buat. Tapi you all belajar dengan ilmu. Dan jangan sekat hasrat kalau rasa nak sambung belajar lagi. Sambung. Buat yang terbaik. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Tanyalah ni yang pengajar-pengajar ni. Tanya ni, tuan pengurusi tanya. Bukan tiba-tiba duduk depan ni. Dulu pun duduk belakang. Dulu pun jadi pelajar. Dulu pun kena marah. 3 ayat yang you all pernah dengar pada dia orang, kan? 3 ayat yang dia selalu sebut. Apa nak jadi dengan korang ni? 1. Ayat yang kedua, you all sedar tak peksa berapa lama lagi? Dan ayat yang paling bosan sekali you all dengar adalah, you tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman dia. Itulah ayat yang selalu dia pakai. Dan mak kita di rumah 3 ayat tu dia pakai. Apa nak jadi dengan kau? Dia peksa berapa hari zaman mak dulu, 3 pakai. Tapi jangan kita pandang benda tu sebagai satu perkara yang menyusahkan kita. Itu hanya sekadar peringatan. Cikgu ni mengajar ni, guru-guru ni mengajar ni dapat apa? Dia dapat gaji dia je. Oh alhamdulillah, tahun ni kebanyakan pelajar kita, pelajar saya dapat 4 flat ataupun dapat 3.5 and above. So gaji saya naik RM500. Ada? Ada. Tengok, kecewa je. Dan saya nak you all tengok balik dekat pintu pagar tu. Daripada awal tahun, daripada tahun lepas, tak kisahlah, sebelum PKP lah, tengoklah. Berapa ramai yang bekas pelajar masuk balik dalam KBN ni, jumpa cikgu dia, jumpa guru dia, ucap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Berapa ramai? Boleh kata tak ada. Kalau ada yang masuk pun ada benda tertinggal lah, nak sijil apa ke. Tapi pengajar-pengajar ni tetap mengajar you all semua. Sebab dia pernah lalui apa yang you all lalui. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Itu sebab pepatah Jawa ada menyebut,
The beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Itu sebabnya dia selalu cerita, zaman saya dulu, sebab perjalanan. Kan? Tanyalah mami tu. Waktu mami dulu, waktu dia slim lagi, dia tak ada lah. Waktu mami dulu, belajar dulu, punya susah ke sana kemari, kita orang photostat buku sendiri, kita orang macam mana cari mana, betul belum cerita lagi, cikgu pensyarah baling dekat muka paperwork kita. You all tak rasa benda tu, sebab baling paperwork mengadu, lepas tu kena gantung. Ni. Apa pun tak boleh. Kan? Kami kena berdiri atas kursi, walaupun dekat universiti, kena berdiri atas kursi. Jadah. Saya kena tanya soalan tak boleh jawab, berdiri atas kursi. Universiti tu, UiTM. Lepas tu dia orang tanya sili, tak dapat jawab atas meja. Berdiri dah lah tinggi. Lepas tu budak perempuan lalu buatlah cover sikit. Konon-konon cek shilling. Kita orang kena marah, kena jerit tepi telinga. Pensyarah-pensyarah kami dulu masuk kelas, tutup pintu kunci, lepas dia tak ada siapa boleh masuk. Korang masuk lambat selamba. Sorry saya lambat sikit, ada hal. Itu sebabnya kita kena ubah. Nak berjaya prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Yang kedua, kena ada komitmen. Kena ada komitmen. Macam hari ni, kena ada komitmen. Datang awal, tunggu. Jangan komplain. Ku apa dia nak datang? Itulah semenjak keluar TV, lambat sampai. Agaknya lah. Tadi kan, tinggi. Salah ke tinggi? Dalam TV nampak tua. Wah, ajar betul. Dah tengok depan-depan lain pula. Kan? Kerana memang tengok muka lain. Macam malam saya isi minyak. Ada orang tanya, pelakon kan? Saya kata bukan. Dia kata, salah orang ni. Tak adalah salah. Ya, saya tahu. Pakai emas pun saya tahu. Saya pun buka emas. Okay, saya siapa? Fatah Amin kan? Saya kata bukan. Saya pun tak faham kenapa dia kaitkan. Saya harap Fazura tak confuse. Tak adalah. Melampau betul perumpamaannya tu. Tak. Pada kita letak satu target kita. Komitmen. Lepas tu, lepas komitmen, kena ada apa? Fokus. Tak, senang aja. Saya nak tanya. Pelajar yang kat belakang ni. Sekejap, 1, 2, 3. Tu, yang tengah pandang saya tu. Tu yang ada rantai kat cermin mata tu. Yang tu, ya. Tahun ke berapa? Ni tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 1, tahun 2. Tahun 4. Sem 4. Mana tahun 2 lah. Kan? Satu sem berapa bulan? 6. So betul lah kan? Kenapa lah kau confuse? Betul lah tahun 2. Okay. Sekejap je tak saya nanya. Betul atau tidak? Macam baru semalam tadika dah masuk sekolah rendah. Kita selalu macam tu lah. Nak masuk darjah 1 tak best tadika ni. Bila dah masuk tadika, dah masuk darjah 1, kan best kalau masuk sekolah menengah. Tangan angkat, tangan jatuh. Tangan angkat, tangan jatuh. Sekali tiba-tiba UPSR habis, merdeka. Lepas tu tingkatan 1 belajar lagi. Lepas tu tingkatan 1, tingkatan 2. Lepas tu PMR, PT3 dimansuhkan. Yes. Ingat dah mereka, SPM pula. Habis PM, yes, merdeka. IKBN pula. Besok kau dah habis IKBN, yes. Cari kerja pula. Dah dapat kerja, yes, dapat kerja. Kenapa laku kerja? Dah lah kena kerja. Dengan ceramah bawa anak pula tu. Contoh. Kan? Kan? Macam kejap je masa berlalu. Lepas tu bila dah kahwin kan, kata nak bila dah kahwin kau cakap kan, aku nak kahwin lah, nak sangat kahwin. Sekali dah tetap hari kahwin, ya Allah tak sabar nak kahwin, ya Allah. Sekali bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Baru tahu perangai jantan ni macam mana.
Dia sedap kat rumah, aku dukung anak. Contohlah, contoh kadang macam tu lah. Kan? Kadang suami pun tahu. Dulu macam sebelum kahwin sweet-sweet je. Tapi bila dah kahwin semua salah kita. Kan orang lelaki. Semua salah kita. Orang lelaki kalau mengaku salah, okey, I salah. Abang salah, okey. Abang salah, okey. Dah. Abang salah. Abang mengaku. Settle, okey? Abang salah. Orang perempuan. Okey, salah saya. Tapi abang tahu kan kenapa sebab benda ni? La ilaha illallah. Kenapa? Kenapa kau nak kaitkan orang lelaki juga? Dah, itu satu. Lepas tu bila dah kahwin kan? Bila lah nak dapat baby? Bila nak ngandung? Sekali mengandung. Kenapalah aku ngandung? Seriknya 9 bulan ni Allah pergi kelas. Kelas tolong jangan buat hal saya tak sihat ni. Lepas tu bila lah baby ni nak keluar? Lepas tu bila baby ni keluar, kenapalah kau keluar? Kena jaga pula lah. Hai. Bila lah budak ni boleh cakap? Sekali bila budak tu cakap, kau boleh diam tak? Ajar budak tu berjalan. Tate. Duduk. Suruh budak tu duduk. Itulah kita sebagai manusia. Selalu nak satu perkara, terlupa bila kita dah dapat. Kan? Tu anak yang keberapa? Ketiga, alhamdulillah. Tu sambil-sambil mengajar tu, 3 tu. Anak berapa orang semua? 4. Alhamdulillah. No? Tak betul, tanyalah orang perempuan tu utamanya dengan penat lagi mengajar, dengan anak lagi, dengan rumah lagi. Iya. Itulah kehidupan. Jadi you all sementara masih belajar, enjoy belajar betul-betul. Dapat sebaik mungkin pencapaian kita supaya dekat luar sana. Masa tu kau nak couple lah. Kau dah keluar kan? Siapa nak kahwin dengan aku? Beratur sekarang. Baru betul. Dekat sini couple. Mengada. Sayang, lautan api pun sanggup abang renangi. Lautan api sanggup kau renangi. Minum air kopi pun bertiup. Banyak cerita. Kan? Tak payah. Ni semua tak payah nak couple ni mesti cinta, tak payah. Kerja dulu, selesaikan mak ayah kita dulu, baru berkat hidup. Faham? Belum apa duit belanja pun minta, mak duit belanja tak ada sebab kau nak bagi nak belanja girlfriend kau makan. Apa benda? Mak bagi duit amanahnya untuk apa? Untuk tujuan kegunaan kita, untuk memudahkan kita belajar. Ingat tu. Betul belum cerita lagi buat pinjaman lagi. Tapi KBN dapat allowance kan? Dapat allowance pula. Kan? Dapat kan? Berapa sebulan? 200. Aduh. Kenapalah saya tak belajar kat IKBN dulu? Kalau saya belajar kat IKBN, huru-hara pencerahan mengajar. Tapi itu dia. Kan? Maknanya proses yang panjang, komitmen, fokus. Terusnya apa? Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Ada disiplin baru boleh berjaya. Tak ada orang yang tak ada disiplin boleh berjaya. Dan yang kelima, perlunya disebut sebagai keberterusan. Ataupun disebut sebagai konsistensi. Ataupun IKBN selalu sebut sebagai istiqamah. Jadi kalau kita tak boleh hari ni rajin, besok malas, tak boleh. Nak berjaya, 5-5 tu kena ada. Buang satu, buang komitmen, boleh berjaya? Tak boleh. Buang fokus, kita tak fokus, khayal, takkan berjaya. Apatah lagi disiplin. Dan hari ni bila kita cerita tentang rejuvenasi minda, kita perlu remajakan pemikiran kita. Remajakan pemikiran kita tu sebabnya handphone orang boleh ubah suai supaya dia boleh jadi kamera, supaya dia boleh jadi recorder, dia boleh jadi video. Dan hari ni dengan teknologi semasa, kalau dulu orang nak berlakon, orang ada casting, dia ada screen test. Tapi hari ni tak payah. Dia dah ada TV dia sendiri. Dia ada IGTV. Ada nak perempuan tu sikat rambut, buat live. Okay, khabar semua. Okay, sehat. Dah makan belum? Belum. Hari ni tak rasa nak makan. Yang aku ni pula tak tahu. Nampak live tekan, nampak live tekan, nampak live tekan.
Sampai satu live tu tengah sikat rambut. Ya Allah, Samsul Debat tengok kita. Tak pasal aku pula tengok dia. Hari ni zaman dia, zaman viral. Tetapi alangkah baiknya kalau kita ni menggunakannya dengan ilmu. Jadi, hari ni saya nak share pada semua untuk sejam yang pertama ni. Saya ada dalam 20 minit ni. Bagaimana kita nak menjadi seorang yang berjaya? Nak menjadi seorang yang berjaya, saya kata tadi, rejuvenasi minda. Dan rejuvenasi minda tu kita akan capai apa? Pertama, kita akan capai menjadi seorang yang positif. Positif makna tak kira background kita siapa, mak ayah kita susah, kita datang daripada kampung. Mungkin kita pula mungkin tak seberjaya abang kakak kita, betul tak? Kadang-kadang dibandingkan, kau tengok kakak kau tengok abang kau. Kita cukup frust dengan ayat-ayat macam tu. Peduli kan? Kata-kata tu tak pernah menyebabkan telinga kau tertanggal daripada kepala. Kata-kata tu tak menyebabkan keluar nanah-nanah daripada lubang telinga kau. Tak. Tetapi kita kena berazam, aku positif yang aku boleh mencipta legasi aku yang tersendiri. Besok aku akan buka organisasi aku sendiri. Dan organisasi aku sendiri, aku akan set up syarikat aku sendiri, Megah Holding. Megah Holding. Letaklah nama Saliza and Co. Ada Saliza, Syafina, Syarina. Kau nama kau Fatimah ke apa? Nama untuk tu, nama orang muda-muda kau sebut tu tak ada pula. Suraya ada Suraya. Tak ada. Azila? Mana Azila? Mana Azila? Azila. Tak. Saya tanya student. Yang pengajar tak payahlah, dia dah ada dia punya. Tak. Azila ada student. Liza. Nor Liza mana? Tak ada. Okeylah, Syaril. Mana Syaril? Mana Syaril? Kat tangan Syaril. Tu Syaril. Syaril kat tangan. Syaril. Syarum. Hasan dah Hasan. Husin. Tak ada. Hafizal dah Hafizal. Tak ada. Faizal. Nama kau apa? Semua nama tak ada. Tak, maksudnya kita cipta syarikat kita sendiri, kita buat bisnes kita sendiri, dan lepas tu kita boleh interview orang bekerja dengan kita. Kita boleh letak standard kita sendiri. Itu saya kata tadi, maknanya kita kena positif. Aku boleh berjaya, kalau orang boleh, kenapa aku tak boleh? Ingat tak kisah 3 ekor katak jatuh dalam perigi? 3 ekor katak tu jatuh dalam perigi, dan tiga katak ni nak lompat keluar pada perigi tu, tidak ada mati. Ada seekor katak lagi dekat atas. Katak bernama lompat. Katak-katak, jangan tinggi ni, mati kau nanti, jangan mati kau nanti. Mati, jatuh katak pertama mati. Katak kedua pula cuba, jangan tinggi ni, mati kau nanti, jangan. Katak kedua pun jatuh, mati. Sampai katak ketiga, dia lompat. Makin lama makin tinggi. Jangan tinggi ni, ya Allah, Islam katak ni. Tinggi weh, astagfirullahalazim, tinggi. Map, katak yang ketiga lepas keluar. Kenapa katak ketiga boleh lepas? Sebab katak yang ketiga itu pekak. Katak itu pekak, katak tu tak dengar, tapi bila dia nampak katak dekat atas tu macam ni tu, jangan tu, dia nampak, dia ingat apa? Tinggi lagi. Dia ingat macam tu. Bila kita berfikiran positif, kita akan berjaya. Saya ingat lagi dulu, saya mengusik kawan-kawan saya di sekolah, di universiti dulu, kita buat eksperimen untuk cakap bahasa positif. Dia badannya besar betul lah. Dekat sini tak ada siapa yang lawan, tak ada. Dia memang besar betul. Dan kita orang, saya lah yang jadi kepala yang memprogramkan usikan seperti ini. Kita buat uji kaji. So yang semua orang pakat 10 orang dalam masa yang berbeza untuk cakap dia kurus. Orang pertama cuma, "Weh, kau nampak kurus? Mana ada? Pandai je kau." Itu jawapan pertama. Bila lepas 10-15 minit jumpa kawan yang kedua pula. "Weh, jap. Kau nampak kurus ha? Engkau ni, biar betul." No, dah lain jawapan dia. Sampai orang yang ketiga, keempat, sampai yang kelima. Jap. Kau nampak kurus ha? Adalah sikit. Dia dah mula percaya yang dia kurus. Dan saya sampai orang yang ke-10. Jap. Stay. Aku nampak lain lah badan kau. Apa dia? Aku nampak kau kurus ha?
Nanti aku ajar kau cara ni. Mak siap nak ajar cara. Kau faham tak? Maksudnya, kalau hari-hari kita bercakap perkara-perkara yang positif, maka kita akan boleh menyebabkan kita percaya diri kita boleh berjaya. Aku boleh, aku boleh, aku boleh. Jangan cakap aku tak boleh, kita kena positif. Macam orang yang penyanyi ni, jom tengok. Kenapa dia orang tu boleh menyanyi walau suara tak sedap? Sebab dia positif, suara dia sedap. Engkaulah sekutum. Dan dia publish kan. Sebab dia confident. Nampak tak? Sebab bila ada aura positif dah sampai pada diri kita, kita akan buat yang terbaik. Kalau kita tengok mak ayah kita dulu, kenapa mak ayah kita, mungkin ada di kalangan mak ayah kita yang berniaga, macam mana dia boleh buat hari-hari dan akhirnya dia berjaya? Kenapa? Sebab dia tak kenal erti putus asa. Dia positif, 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 positif. Hari tu kan waktu PKP, banyak bisnes gulung tikar. Tapi ada juga bisnes yang berjaya, kedai-kedai makan yang berjaya. Dia kata apa? Waktu PKP ni, bisnesnya lagi baik daripada bukan PKP. Kenapa? Waktu bukan PKP, dia buka char kway teow. Restoran, dia buka kedai makan char kway teow. Ramai yang datang, makan satu, minum je banyak. Tapi waktu PKP, orang telefon, memang orang nak makan. Jadi bila dia buat delivery, dia lebih banyak lipat ganda keuntungannya berbanding hari biasa yang bukan PKP. Dan kita kena percaya rezeki datang daripada Allah. Kita tak tahu nasib kita tu, sebab buat yang terbaik. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kita usaha, kemudian baru kita bertawakal kepada Allah. Kemudiannya apa? Mulakan dengan matlamat. Hidup biar ada target. Jangan kita belanja ikut aja. Orang datang, kita datang. Orang balik, kita balik. Orang masuk KBN, kita masuk KBN. Orang konvo, kita konvo. Keluar pintu pagar, kita pun keluar pintu pagar. Aku dah habis belajar, kita pun dah habis belajar. Orang celebrate, kita pun celebrate. Kemudian bila kita dah tinggal seorang mak ayah, kita tanya, kau nak buat apa ni? Entahlah. Biar hidup ada target, ada matlamat. Kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail. Jika anda gagal merancang, maka anda merancang untuk gagal. Dan dia juga kata, perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Jadi buat perancangan. Aku umur 30 baru aku nak kahwin. Contohlah. Kita letak target. Umur 35 tahun aku mesti dah ada bisnes sendiri. Umur 40 tahun aku mesti dah ada 2, 3, 4 syarikat. Yang mana aku jadi ketuanya. Kena letak target. Tak salah meletakkan sasaran. Dan kalau ada sasaran yang kita boleh capai lebih awal, grab. Kenapa nak tunggu? Kita ubah lagi, ubah suai matlamat kita. Sebab apa? Sebab itulah Nabi ajar kita dengan peristiwa hijrah. Nabi ajar kita apa? Inna a'malu binniyat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Kemudian apa? Seterusnya utamakan yang penting. Waktu ni belajar, ketepikan. Pribadi, personal, hubungan, tolak tepi. Mak ayah kita mungkin tengah susah, mak ayah kita mungkin ada masalah. Fokus pada pembelajaran kita. Pembelajaran kita, dengan kita bersedih dekat sini, bukannya menjadikan keluarga kita jadi lebih baik kalau kita ada masalah. Professionally, kita kena kerja, kita kena belajar, kita kena buat yang terbaik. Seterusnya juga, kita kena fikir kebaikan semua. Aku belajar, aku main-main, aku kena buang. Adakah aku mendatangkan kebaikan kepada keluarga aku? Adakah aku mendatangkan kebaikan kepada masyarakat? Aku nak kerja kat luar pun belum tentu laku. Sekarang kita dah pilih nak belajar. Alang-alang menggenggam, alang-alang menyeluk pekasan. Menggenggam berapi biar sampai jadi bara. Menyelam alang-alang menyeluk pekasan biar sampai ke pangkal lengan. Betul, sebab mananya buat bersungguh-sungguh. Sebab Nabi pun ajar, Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Bukan main-main. InsyaAllah kita boleh berjaya juga. Tapi jangan buang masa buat benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan belajar. Nak kerja part time boleh, tapi jangan sampai mendatangkan kesan pada pelajaran kita. Dan saya yakin dengan masa yang ada dekat dalam ni, you all tak ada masa pun nak buat benda lain. Sepatutnya. Dan begitu juga belajar memahami. Maksud belajar memahami apa? Ni, telinga ni.
Banyakkan mendengar dengan teliti apa yang diajar dan dipesan oleh tenaga pengajar. Ini bukan masanya nak main-main. Ini bukan masanya untuk kita buang masa. Koreklah sedalam-dalamnya ilmu yang mereka ni nak bagi. Ya, seterusnya bekerja sama. Kita semua mana boleh hidup sendiri. Semua perlukan orang lain. Tak ada guru-guru kita ni macam mana kita nak belajar. Tak ada pengajar kita ni macam mana kita nak belajar. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak sini gayung tu, lari orang kampung. Kan? Tak ada orang boleh hidup sendiri. Kita perlukan orang lain. Ingat kata-kata ni saya nak sebut. Dengan kawan-kawan kita pun kita kena kerjasama. Tanya kawan kita, kau boleh ajar aku tak yang ni? Yang ni aku tak faham lah. Kerjasama. Mana yang kita tak faham, kita tanya orang. Mana yang kita faham, kita ajar orang. Ingat kata-kata saya ni. Kalau nak berjalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak berjalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Saya ulang balik. Kalau nak berjalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. InsyaAllah kita boleh pergi jauh. Maksud jalan bersama-sama ni, dengar kata pengajar. Tak faham, tanya. Kalau malu nak tanya dalam kelas, jumpa dia personal. Puan, saya memang tak faham puan. Yang mana kamu tak faham? Daripada mula mengajar dulu sampai sekarang. Ya. Memang nak kena penampar kau ni. Apa benda yang kau buat dalam kelas? Melampau-lampau betul, semua tak faham. Baik, Dan kemudian apa? Berikan semangat pada dalam diri kita. Dan ada satu kunci yang ramai orang tak perasan. Satu kunci yang orang tak perasan apa dia? Nak berjaya, ni semua adik-adik yang ada kat depan saya ni. Kalau nak berjaya, pandang yang kat depan-depan ni kan, yang kat depan-depan ni, yang pengajar-pengajar you all ni. Masuk yang kat depan ni. Kan? Tolong jaga adab. Kau orang takkan ke mana-mana kalau adab kau tak ada, memang kau takkan ke mana-mana. Campaklah ke mana kau takkan berjaya kalau adab kau tak jaga. Kau orang takkan berjaya kalau kau tak jaga adab dengan guru-guru kau. Kau nampak dia orang muda, alah dia muda lagi, dia ni, tapi dari segi adab tolong jaga. Sebab orang tua kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Kalau nak cari pokok berbuah, pucuk elok dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Tolong jaga adab. Menyakitkan hati guru menyebabkan korang takkan ke mana-mana. Kau marah, kenapa aku fail? Kenapa aku macam ni? Kenapa ilmu susah nak masuk? Kau sakitkan hati guru kau. Jangan. Walaupun kau nampak dia macam kau boleh makan lah. Kau boleh main-main dengan dia. Ingat sekali kau tak menjaga adab, memang takkan ke mana-mana. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Ada sebab. Hormat. Antara hormatnya apa? Apa yang guru tak suka jangan dibuat. Guru dah cakap, kepantangan saya tak suka student saya lambat. So jangan buat. Dan kalau lambat memang betul-betul sebab memang tidak disengajakan, pergi masuk jumpa minta maaf betul-betul. Puan, saya minta maaf puan, tadi puan saya dekat sini apa semua. Kena marah pun kena terima. Tu hak dia, tu kelas dia. Kamu ni apa semua? Dia ni tak faham lah. Aku dah cakap minta maaf, nak marah juga. Tak. Kita deserve kena marah. Walaupun salah tu bukan salah kita. Terima, dia guru. Bila kau jadi guru, besok kau faham. Tu sebab saya bila mengajar debat dan pidato, kaedah saya memang keras lah. Budak-budak sampai menangis dia ajar. Tapi bila dia dah berjaya, dia faham kenapa bagi dia sampai menangis tu kenapa. So, kita perlukan guru kita. Kalau guru kita tak masuk kelas, memang kita suka. Okay, hari ni tak ada kelas, hari ni free, buat kerja sendiri. Memang kau happy. Tapi kau nak jadi apa? Kan? Jadi, penting tolong jaga adab. Nabi kata apa? Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama dengan sayang Nabi. Kedua sayang ahli keluarga Nabi. Ketiga dengan biqiraatil Quran.
Maknanya Nabi, betul lah 3 yang tu Nabi bagi. Tapi saya nak beritahu, ta'dibu auladukum. Adabkan anak-anak kamu. Kenapa cerita adab? Penghormatan kepada guru-guru kita. Itu sebab saya sampai hari ini saya mengaku, walaupun pencapaian saya dalam debat dan pidato lebih banyak daripada tu guru saya, Cik Khairul Azhan, Cik Ahmad tadi. Sebab dia bila dah habis je diploma, dia tak sambung degree. Dan saya bila sambung degree, saya menang banyak. Saya tak pernah lupa jasa dia mendidik saya untuk langkahan awal saya dalam pidato dan debat. Itu sebab you all besok bila dah berjaya, buka syarikat, konsortium, korporat, syarikat korporat dan sebagainya, dah buka bisnes besar, jangan lupa bila kau lalu dekat IKBN sampai kau tak mengaku kau daripada IKBN. Kalau dapat menyumbang balik lagi bagus. Cakap dengan pengajar, cakap saya nak jumpa dengan student-student IKBN, saya nak bagi, nak kongsi semangat saya supaya mereka pun boleh berjaya macam saya. Tak apa, bagus, at least. Ya. Jadi pastikanlah, ya, usaha untuk berjaya. Manjadda wajada. Pepatah Arab menyatakan manjadda wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Itu dah dijanjikan. Tapi kalau kita tak berusaha, kita main-main, kita tak akan berjaya. Tapi jaga adab. Jaga adab kita, terutama dengan guru. Saya cukup takut bab guru ni lah. Kadang-kadang keberkatan ilmu tu. Keberkatan ilmu. Saya fikir, saya dulu banyak bergurau dengan guru-guru saya. Tapi saya memang jaga. Saya tak adalah sampai berkurang ajar dengan guru saya. Dan saya fikir saya berjaya pun adalah sebab doa mereka juga. Di doa Samsul. Baru-baru ni saya call pensyarah saya seorang. Puan sihat puan? Apa ni Samsul lah, dulu anak murid puan yang nakal-nakal. Tahu yang tinggi-tinggi tu kan. Sekarang Samsul buat apa sekarang Samsul? Saya kata saya ceramah lah. Puan buat apa lagi? Kata, ceramah apa? Dia kata. Saya kata, saya lah Samsul Debat ni. You kan daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis bergurau. Tak percaya saya Samsul Debat. Sebab dah lama tak jumpa. Dia ingat Samsul Debat tu dengan murid dia tu orang yang lain. Sebab dah lain kan. Macam tadi pun orang dah confuse dengan Fatah Amin kan. Jadi macam tu lah. Jadi insyaAllah saya nampak tak ada siapa pun. Tak ada siapa pun. Macam lahir dulu dah grade dah. Ni bodoh ni. Yang ni bangang melantur-lantur ni. Yang ni tak mana. Tak ada. Bila lahir semua orang ada peluang yang sama. Belajar je. Kan? Walau dekat mana pun kita dicampakkan. Walaupun kita di IKBN Kemasik. Nak menyebut Kemasik pun bayar. Kan? Kadang orang tukar. Dekat Keresik ke mana tak ke macam tu kan. Kemensing katakan. Contoh lah kan. Tapi kita membuktikan. Saya tak malu mengaku. Saya dulu belajar diploma mana? Diploma di UiTM di London. Alur Gajah Melaka. Lendu. Kampung je Alur Gajah. Mengaku. Lepas tu degree baru sambung dekat UiTM Shah Alam. Jadi tekadkan usaha kita. Jangan malu-malu. Jangan rendah diri. Belajar betul-betul. Saya nampak you all semua memang boleh berjaya. You all inilah masa dia. Sebab berapa ramai. Sekarang ni kalau buka jawatan kosong. Yang minta tu jawatan kosong. Kerja apa? Pembantu tadbir. Dekat pejabat ni. Yang minta semua ada degree. Dia tak tahu buat apa selain pada degree dia. Yang tu lah yang dia tahu buat. Macam you all dah ada kerja. Dah kerja ni. Bina perhotelan semua tengah ni. Tak ada bekerja ni. Tak ada bekerja. Sebab pekerja asing dah tak boleh masuk. Inilah masanya you all nak prove. Yang you all dah yang terbaik. Di kalangan yang baik-baik ni you all adalah yang terbaik. Kan? Saya baru je bagi talk beberapa grup Medivest yang Berhad. Medivest yang Berhad ni pembekal peralatan perubatan dan maintenance. You all kan dalam tu hospitality. Kan? You all boleh bantu dia orang ni. Syarikat swasta yang dah bertahan lama berpuluh tahun dah ni dalam bidang ni. Dan dia pun cakap tak cukup kaki tangan. Nak cari engineer ramai, nak cari lawyer ramai. Berlambak kau tengok dekat kedai-kedai makan hitam putih tu lawyer tu. Semua tak ada kerja. Sampai cakap jumpa, tu yang bila accident bagi name card dekat hospital, orang gantung kaki semua bagi name card. Nanti bagi tahu saya boleh handle kes ni. Dari segi etika, guaman tak boleh. Tak boleh pergi cari kes, tak boleh. Tu sebabnya kalau kita tengok papan tanda peguam ni, itulah rupa dia. Dan saiznya hanya boleh bersatu. Dia tak boleh letak satu banner. Tertuan Samsul Amri & Co. Tak boleh.
Segi etika, punya teruk tak ada kerja. Lepas tu cas mengarut kan? Sebab tak ada job. You all dah ada kerja, kenapa nak sia-siakan? Saya paling kecewa kalau dengar you all dah ada kelulusan dalam bidang tu, dah ada kemahiran dalam bidang tu, tiba tak naklah aku esok kerja dengan bapak aku je. Kerja pasar raya. Buat apa? Kau buang masa betul. Kalau kau tak nak kerja benda yang kau buat, kau berhenti sekarang, keluar. Jangan buang masa semua orang. Itu je. Nak belajar, belajar betul-betul. Itu je. Faham tak ni? Faham tak? Bagus. Jadi cukuplah untuk pusingan pertama. Lepas ni kita masuk pusingan kedua, itu soal jawab. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, tu mikrofon dah standby. Okey. Jadi itu saja. Ada soalan-soalan? Ada soalan yang kita dah ready kan? Tak apa-apa. Salam. Siapa nama? Muhammad Ahmad Mutakim. Mutakim ke Mutakin? Mutakin. Okey. Asal mana? Kelantan. Mana Kelantan? Ha? Kelantan. Banjir tak baru ni? Betul? Okey. Tanya dulu. Okey, apa tu? Buka sekejap biar dia jelas. Okey. Sama aja. Macam mana? Automatik. Apa? Pembuatan roti. Okey. Puan roti dia tu. Okey. Pembuatan roti. Okey, bagus. Terbaik. Saya ngomong pandangan daripada Ustaz, apakah ukuran kejayaan seorang dan juga adakah setelah kami menamatkan pelajaran di sini dikirakan adalah berjaya? Sama. Bagus soalan tu. Boleh ulang tak? Tak. Okey. Dia Ahmad Mutakin apa dulu? Ahmad Mutakin tanya, apakah ukuran kejayaan? Adakah bila kami tamat belajar di sini juga dianggap kami sudah berjaya? So terpulang, you all nak definisi macam mana? Kalau ikut berjaya, duduk dalam ni pun dianggap berjaya. Berapa ramai lagi kat luar pun nak tempat ni. Tapi tak dapat. You jangan pandang tempat ni second class. Tu saya kata. Tempat ni kenapa ramai nak? Kadang-kadang ada mak ayah, walaupun anak tu ada kelulusan, dia tak nak anak dia belajar peringkat tu. Tapi dia nak anak dia masuk IKBN. Kenapa? Dia nak anak dia masuk IKM. Dia nak anak dia masuk dekat dalam KKTM. Kenapa? Dia nakkan kemahiran sebab dia rasa itulah makanannya untuk tahun 2020 ke atas ni. Maknanya ini makanan you all sekarang. Orang semua tengah cari. You all keluar kan? Kan ni siapa yang multimedia ni nak masuk kerja dengan saya pun ada kosong ni. Kan? Mana tahu ada rezeki besok? Hotel SD Hotel. Syamsul Debat Hotel. Mana tahu? Dan tadi buat SD Bakery. Kan? Tapi ada satu kata-kata yang saya terbaca. Jangan menyangka, bukan macam tu, ayat macam ni. Pada saat kamu menyangkakan bahawa semuanya sudah selesai, percayalah itu merupakan permulaan sebenarnya. Tadi kan saya tunjuk contoh. Kita ingat kita dah habis dari PSR tu lah, sekolah menengah pula. Memang habis ya. Kau grad tu itu adalah permulaan yang baru. Tamat belajar, dah mula melangkah keluar, kau kena dah ada plan. Aku nak melangkah ke mana? Jangan jadikan beberapa tahun kita duduk dalam ni sia-sia. Pastikan dia berbaloi. Bila keluar, aku berjaya mengusahakan sesuatu. Ya. Bila time pembuatan roti ni bagus juga. Kan? Ada berapa banyak kursus dalam ni? Berapa? 8. Pembuatan roti, hospitality, perhotelan, multimedia, rambut. Wow. Lagi? Fashion.
Beauty facial. Lagi? Pedicure, manicure. Masak-masak. Perempuan ya, perempuan. Facial. Masak-masak. Dia dengan gaya tau. Hotel-hotel macam mana hotel-hotel? Oh, hotel tegak macam ni je. Oh, apa hotel lah. No, macam tu. Okay. Tak, maknanya tu saya kata, you jangan pandang benda dah habis lah, aku dah selesai lah ni, dah tak ada apa nak buat dah. Tak. Sebenarnya itu adalah langkah pertama kita untuk lebih berjaya lagi. Lebih berjaya lagi. Ini satu kejayaan juga. Tapi kita nak lebih berjaya lagi. Ya. Nabi kata, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat kita dan perjuangan kita untuk mencapai kejayaan dengan lebih besar lagi. Wallahu a'lam. Okey, soalan seterusnya. Salam. Siti Nur Izzati. Dari asal mana? Kuala Terengganu. Oh, Ganu, Menda. Abang Setarang. Okey. Jap. Khusus apa tadi? Hotel. Oh. Semalam jaga Ada. Pukul berapa je? Okey. Jap. Ada berapa bilik hotel tu? 9 je. Oh. Susah kan jaga 9 bilik. Air mineral pun nak mix sendiri je mineral. Okey, soalan okey. Oh, bagaimana kita nak menyesuaikan diri dengan persekitaran? Kan, kadang ada je yang tak kena kadang okey. Tak ada apa yang boleh kita lakukan. Okey, terima kasih. Tak, satu je. Ingat saya pernah sebut macam mana tau. Kebergantungan kita kepada manusia, kita akan kecewa. Kita berharap mak kita seronok kat kita, puas hati dengan kita pun belum tentu lagi. Sebab mak kita pun manusia. Kadang-kadang dia nampak abang kita lagi bagus, dia nampak yang ni lagi bagus. Macam kadang sikit-sikit bangah, bangah aja bagus. Macam kita ni macam-macam dah kita buat, tapi tetap tak bagus, contohlah kan. Tapi pada saya satu je, belum pernah lagi bila kita cakap tu luruh telinga kita, macam saya katakan kan. Orang cakap lah macam-macam mana pun, tapi akhirnya yang paling penting sekali, apa yang kita nak buat, apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita boleh sumbangkan. Kebergantungan kepada Allah tu kita tak akan kecewa. Bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Kita harap sangat jadi macam ni, kita akan kecewa. Contohlah macam ni, pengajar-pengajar ni minta lah naik pangkat. Harap kat manusia, minta naik pangkat. Sekali aku baik dengan dia, aku rasa aku boleh dapat ni. Sekali tak dapat, kita mulalah marah ni. Benda lah, dia seorang je kerja, aku seorang ni tak kerja. Aku ni apa benda dah buat macam mana bertahun dah duduk. Macam tu lah. Sebab bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Tapi kita boleh berserah pada Tuhan. Tak dapat pun kita tak kecewa. Agaknya Tuhan tak bagi tahun ni, Tuhan nak bagi tahun depan. Tuhan kadang tak bagi ni, tapi Tuhan bagi rezeki lagi baik lagi. Tuhan mungkin tak bagi tu, tapi tu macam saya kata tadi, jangan kita buat sesuatu hanya sekadar nak memuaskan hati manusia. Kenapa ni aku buat ni tak kena, buat tu tak kena, pilihan tak adalah. Dulu orang cakap saya pun macam tu juga masa masuk debat dan pidato dulu. Masa saya masuk debat dan pidato di UiTM, saya tak pernah terpilih. Tahun pertama tak pernah terpilih. Bila selectionnya, saya dah hantar pertandingan yang orang tertaraf 2 bintang lawan budak-budak macam entah apa benda ke tak. Dia hantar yang tu, senior-senior tu dapat, aku tak dapat. Kan, masuk tahun kedua lalas, bila dia ada konflik lalas, tak macam mana dah tak ada orang, baru dia bagi saya. Dan saya masuk, alhamdulillah, saya proof saya boleh menang. Itu ya. Sebab kita berharap pada manusia, itulah jadi dia. Tapi berharaplah pada Tuhan, kita tak akan kecewa. Ya, Siti Nur Izzati, ya, jangan berharap pada manusia. Berharap pada manusia, kita akan kecewa. You all, macam saya kata tadi kan,
Saya bagi you gambaran yang terkini tentang dunia hotel. Dia orang kata sekarang ni buat bisnes hotel, dia akan bertahan 4-5 tahun, kemudian dia akan jual pada orang lain. Tapi kita ada pilihan. Hotel banyak sekarang. You nak kerja mana? Okey, kau nak aku ke tak? Kau tak nak, tak apa. Ada orang lain. Bukan satu je hotel dalam Malaysia ni. Orang berlumba buat hotel. Ekonomi teruk pun hotel naik. So kenapa you nak risau? Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100. You all baca balik surah An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang buat sesuatu niat dia kerana Allah fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Siapa takut? Okey. Masih clear tak tu? Okay, next. Soalan seterusnya. Baguslah kau orang. Duduk line yang lebih kurang sama je. Okey. Assalamualaikum. Salam, clear sikit. Nama saya Muhammad Zul Hisham bin Zainal. Berasal dari Kelantan. Kedah. Oh, Kedah. Oh, ada lah lain sikit. Kedah mana? Kuala Nerang. Okey. Dari kos perkaan gaya rambut. Steady. Sekejap, nanti dulu. Waktu mula-mula dapat perekaan gaya rambut ni, bila balik kampung, ada tak family tanya, kau ambil kos apa? Lepas tu kau cakap, dia orang kata, dia respon apa? Tu terang cakap, dia orang respon macam mana? Ya. Okey lah. Maknanya okey lah, orang boleh terima kita. Sebab jangan malu, cerita saya perekaan gaya rambut. Maknanya saya ada dalam poket saya ni, ada 1001 gaya yang saya boleh buat. Malahan saya boleh buat pagi tu lain, dan bila menjelang senja rambut tu jadi lain. Macam tu kan nak cerita tu. Okey, kamu soalan. Saya mohon Ustaz untuk memberi nasihat dan kata-kata semangat bagaimanakah untuk mencapai impian dan berjaya dalam hidup. Dunia masa kini terlalu banyak godaan dan cabaran. Lagi-lagi hidup sebagai seorang pelajar. Memanglah hidup korang yang paling susah sekali. Yang depan ni semua senang-senang ni. Depan ni semua senang. Terutama sebagai seorang pelajar, susah sangat hidup kami ni. Kami pun tak faham apa yang mereka nak sebenarnya. Kena pergi kelas, kena ini. Apa ni? Apa dugaan kau yang susah sangat tu, kau tak nak cerita dengan aku? Apa dugaan yang susah sangat? Tapi nak beritahu. Sungguh torang bulan mengambang torang di awan. Selagi mana namanya orang hidup penuh dugaan dan cabaran. Jadi memang kalau tak ada cabaran tu bukan orang. Kalau orang gila tu, dia memang tak ada masalah. Tapi dia bagi masalah kat orang. Dia pergi depan kau, orang gila kan. Lepas tu dia londes tu ada, zap depan kau macam. Kau cakap itu kan. Betul tak? Dia tak ada masalah, kita masalah dengan dia. Jadi biarlah kita ada masalah, tapi bukannya melihat kepada apa masalah yang kita ada. Tapi lihatlah bagaimana kaedah kita mendepani masalah yang ada. Itu penting. Macam bahagia. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Macam tu jugalah dalam hidup kita ni. Malahan disebut dalam satu kitab, barang siapa yang 40 hari berturut-turut tidak diuji oleh Allah, maka percayalah yang dia itu sudah jauh daripada rahmat Allah. Mesti ada ujian. Macam tadi kan, nak buat program, tiba-tiba lah, mic problem. Tu ujian. Saya tadi dah sangka tadi apa? Sepanjang-panjang program hari ni lah problem mic ni. Tapi rupanya alhamdulillah, Tuhan uji mula-mula je. Begitu juga tadi, mungkin ada yang ni tak siap lagi, mungkin catering tak settle lagi. Kadang-kadang macam tu. Kan? Dah okey dah, catering okey. Okey, makanan dah standby dah. Dah saya tanya tu terang ni, dah standby belum? Kalau makanan dah ready, makruh ceramah lama. Kena faham. Tak adalah.
Tapi betul, ujian akan ada. Kadang-kadang lepas main Jumaat kan, lepas main Jumaat garu-garu kepala, rupanya selipar hilang. Ujian. Naik motor, kita rasa minyak ada, rupanya bocor, minyak habis. Ujian. Tapi Tuhan juga sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi hadapilah dia dengan tenang dan sabar. Malahan orang yang bersabar dengan ujian dan dugaan dikatakan mendapat 700 tingkatan darjat pahala. Buka kitab Muka Syafatul Qulub penenang jiwa pada Imam Al-Ghazali di bawah tajuk sabar dengan sakit dan penyakit. Okay, next question kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Muhammad Akil dari Dubai. Muhammad Akil dari housekeeping. Oh, housekeeping. Oh, ada. Tu tambah lagi tu khusus tu. Okey. Mohon nasihat kepada Ustaz. Kesihatan kita terhadap yang semakin meredah akibat pandemik. Bagaimana cara atau amalan yang boleh kita amalkan? Macam mana apa yang merudung? Bawah dengan sikit mic tu. Apa dia? Mohon nasihat kepada Ustaz. Kesihatan mental terhadap Kesihatan mental semakin merudum. semakin meredah akibat pandemik. Bagaimana cara atau amalan yang boleh kita amalkan? Jumpa psikiatri. Dah kesihatan mental kau semakin merudum. Kau dah menung seorang-seorang, kau dah cakap dengan dinding kan. Kan? Tak adalah macam ni. Dari segi kesihatan mental ni pun penting mental kita ni maknanya dalam hati kita ni kepala kita ni. Satu je, kita kena belajar. Dia mental ni berpunca daripada 3 penyakit hati. Tamak, dia boleh menyebabkan mental. Sombong pun boleh bawa pada mental. Satu lagi dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tak puas hati dengan orang. Dia tak puas hati tengok kejayaan orang lain. Tapi sebenarnya yang perlu ada pada diri kita adalah kita merasa gembira dengan kegembiraan orang lain. Sepatutnya macam tu. Jadi nak buang 3 penyakit ni yang boleh membawa pada penyakit mental ini adalah ada satu je vaksin yang kita boleh ambil. Bukan AstraZeneca, bukan Sinovac, bukan Pfizer. Dan bukan booster. Tetapi tak paksa ambil booster tu. Kan? Tapi sebenarnya ada satu vaksin yang kita kena ambil. Vaksin itu diberi nama vaksin SYUKUR. Syukur. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita tak ada masalah mental, hati kita okey. Nampak kawan kita markah lagi tinggi daripada kita. Alhamdulillah markah dia tinggi. Aku alhamdulillah juga. Cuma aku tak tinggi dia lah. Fikirlah alhamdulillah. Belajar bersyukur. Dia dapat naik kereta lah. Kereta bapak dia kaya. Aku ni jalan kaki je. Bukan jauh sangat pun. Apa yang kau bangga sangat? Dia bawa-bawa sikit-sikit kena isi minyak. Kau tak isi minyak. Malahan untung-untung kau dapat naik kereta tumpang dia. Tak isi apa. Itu je kenapa kita nak menyusahkan pemikiran kita. Kan? Kadang-kadang kita tak belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Manusia ni jadi tak bersyukur ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang yang lagi susah daripada kita. Tengok orang lagi susah daripada kita, kita akan lebih syukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, kita terlupa. Kita ingat apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita. Tak. Apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Tuhan. Kalau Tuhan tak izinkan, kita takkan ada apa yang kita ada pada hari ini. Wallahualam. Soalan seterusnya, kalau ada soalan lain, silakan. Silakan. Okey, bagus. Ada juga daripada line belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Amira. Okay. Ha? Penjana pastry. Samalah dengan pembuatan roti tadi. Lain kek lah, kek. Saya nak tanya, bagaimana cara untuk mengatasi rasa jimat dan stres apabila melihat akan sahabat saya yang sudah berjaya? Untuk mengatasi rasa give up tu, kita kena cari sama ada pulau Jerjak. Tak, macam saya kata tadi kan. Okey. Tanda kata Ustaz Said Abdul Kadir Ajofri, tanda dengki ada dalam hati adalah bila sahabat-sahabat mendapat kejayaan, kita tak rasa apa-apa, itu maknanya dengki dah dia. Dia dapat kejayaan, kita tak ada rasa apa-apa, itu makna dengki dah dia. Kalau dia dapat kejayaan, kita tak puas hati, confirm dengki dah ada. Aku bertanya kau ke betul ke tak? Jadi maknanya daripada soalan yang ditanya oleh Amira tadi, satu je, kita kena perbetulkan setting kita. Lepas pada ni, kawan-kawan dapat kejayaan, ada orang dah berjaya, maka kita pun tumpang gembira. Sebab kena ingat, rezeki setiap orang Tuhan dah tentukan. Jangan risau. Saya pernah ditanya soalan tahun 2 bulan lepas. Ustaz pernah kata rezeki tak pernah salah alamat. Kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Dia tanya soalan macam tu. Saya kata dia bukan masalah alamat tu, masalah orang yang duduk dekat alamat tu. Kenapa pula? Hati dia buta, saya kata. Kenapa pula? Rezeki ni jangan kita pandang rezeki ni adalah macam mana yang kita nak. Tak. Contohnya macam kita keluar, kita ada bisnes, kan? Kita ada bisnes, dapat adalah sikit, tapi klien ada hari-hari. Orang yang dapat bisnes, dapat job besar, tapi klien itu je lah. Lepas tu tak ada dah. Dia kalau boleh nak macam kita, ada klien hari-hari. Jadi mana kata, kadang-kadang kita sibuk tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Belajar bersyukur. InsyaAllah kita akan dapat mengatasi masalah. Kita rasa give up, kita fed up, kenapa orang lain berjaya, aku ni tak berjaya. Bukan tak, tapi kita mungkin dalam proses menuju kejayaan kita juga. Kita kena yakin. Bila kita bermohon kepada Allah, 3 je keadaan. Pertama, Tuhan makbulkan sama macam kita minta. Kedua, Tuhan tak makbulkan sama macam kita minta, sebab Tuhan nak bagi lagi baik lagi. Atau ketiga, Tuhan tak makbul ke atas dunia, Tuhan simpankan untuk kita di akhirat nanti. Okay? Next question. Silakan. Boleh, dua-dua kali. Boleh. Nanti kalau lepas tanya kan tu tanya soalan nanti. Bagus orang perempuan ni. Lelaki ni tahu cakap betul. Betul. Okay. Nur Alia. Adila soalan. Okay, Adila. Okay. Betul dia. Perak kan? Okay. Ya ke? Nak jadi K-pop star Okey, apa tu? Adakah itu dikira sebagai jalan? Okey. Terima kasih. Soalan seterusnya. Siapa? Syafiqah. Okey, Syafiqah. Okey. Daripada mana? Kemamang. Okey. Ambil kursus apa? Terapi kecantikan. Okey. Tak ada kena-mengena sangat. Okey. Pasal apa? Pasal Taufik. Kau jangan main driver aku Taufik nama dia. Tu depan tu Taufik nama dia. Tu. Tu Taufik depan tu, belum kahwin lagi tu. Bukan Taufik, Topik. Okey, ada. Pasal hukum warna rambut. Hukum warna rambut bagi perempuan. Okey. Kenapalah tanya soalan tu kat aku? Dia sebenarnya dia ada pelbagai. Tapi nanti buka dekat dalam
ni Syafiqah. Nanti buka dekat mufti wilayahnya, dia dah jawab panjang lebar dekat situ. Tolong baca kat situ. Tak, betul. Saya nak cakap ni dia panjang. Dia ada hukum untuk lelaki memanglah. Kan, tapi baca dekat situ. Mufti wilayah tu dia dah bagi. Memang kalau orang tanya saya pun, saya akan bagi link tu. Sebab dia ada banyak kan. Melainkan kalau keadaan ada orang yang darurat macam mana, memang dia berpenyakit. Rambut dia tumbuh, jadi dia mengelakkan orang pandangan dekat dia tu kan. Dia pakai tu lain. Itu untuk lelaki lah. No. Tahu je jawab. Tadi yang Adila tanya tadi. Aku lupa lah soalan kau Adila. Apa soalan tadi? Tadi Adila tanya tentang orang tu dia cita-cita dia nak jadi TikToker. Dan juga menjadi K-pop star. Adakah itu dianggap berjaya? Dia letak cita-cita macam tu pun dah fail lah. Tak adalah. Sebenarnya macam ni. Sebenarnya TikToker ni, jadi TikToker ataupun, sebab hari ni ada budak sekolah tak nak belajar. Sebab dia kata dia nak jadi YouTuber. Dia nak jadi YouTuber. Okay, saya nak tanya. YouTuber ni berdasarkan apa? Ingat tak awal-awal tadi saya terangkan tentang macam mana? Pakaian tu kenapa? Telefon tu kenapa? Saya kata apa? Trend. Saya nak tanya. Boleh jadi tak YouTube ni akan berakhir trendnya tiba-tiba ada benda lain selain pada YouTube ni? Boleh jadi. Dulu memang orang minat K-pop, tapi K-pop dah mula orang lupa dan ni dah mula dah. Saya macam saya tak tengok cerita Korea ke K-pop ke, saya pergi Korea. Oh, belagak bunyinya. Tak, tapi sebenarnya benda ni trend tau. Dulu orang minat sinetron. Sebelum drama Indonesia tu bawang merah bawang putih tu, orang tengok cerita apa? La Usurpadora. Kan Rosalinda, Mistress Hermanas. Orang tengok cerita tu dulu. Kan? Kemudian orang tengok Korea. Tengok Korea. Berkahak kan? Tak, trend ni lepas ni mungkin orang tengok cerita Jepun. Dulu orang tengok cerita Jepun. Dia trend ni bertukar-tukar. Bahayanya kita minat berdasarkan trend. Tetapi kita dapat mengurangkan bahaya tu apabila Adilah tadi dalam bidang multimedia dan Syafiqah tadi dalam bidang terapi kecantikan. Tapi ajak terapi kecantikan, kalau orang tu tak cantik, ni macam mana aku nak bagi terapi kat dia, bagi dia cantik? Sebab muka tak boleh blur ni. Macam mana? Tak adalah. Sebenarnya satu benda kena faham. Muka orang ni tak cantik pada A, cantik pada B. Dia subjektif. Tapi kita boleh bagi dia jadi keadaan dia cantik, menarik. Sebaik-baiknya biarlah dengan untuk mahram dia. Tapi tak adalah maksudnya boleh datang ke dewan ni selebet je. Asal teruk sangat pakaian? Hanya untuk suami saya je saya nak cantik. Tak adalah macam tu kan. Kenalah jaga image. Kan? Maksud saya nak sambung yang soalan yang Adilah tanya tadi. Alangkah baiknya kalau kita belajar, kumpul ilmu pengetahuan. Jadilah apa kita nak jadi lepas tu, tapi kita ada pengetahuan tambahan. Contohnya Fahrin Ahmad. Kenal Fahrin? Fahrin Ahmad tahu tak kelulusan dia apa? Lulusan dia bina undang-undang. Dia pernah masuk kelas saya. Kan? Bukan kelas saya satu kelas dengan dia. Anahita Bakawoli dulu, pelakon dulu, pun lawyer. Kan? Tu dulu Cynthia apa tu dulu, pun lawyer juga. Kan? Kalau kita tengok Shah Rukh Khan, dia MBA marketing, business studies. Tengok Tom Cruise, dia ada pengetahuan berbeza, tapi jadi pelakon dia akan jadi lagi cerdik bila dia berlakon tu. Bukan sekadar tempel-tempel. Kalau kita tak ada ilmu, kita jadi pelakon, memang kau bawa watak tu je lah. Watak jahat bunuh orang, lepas tu kena tangkap, itu je lah. Saya tu sebab waktu Samsul Yusof cadangkan saya, offer saya berlakon dalam filem Munafik 2 tu, saya tolak. Sebab watak tak sesuai. Ada kena nak bagi aku watak hantu celah buluh tu, mana aku nak. So, aku tolak. Tak adalah gurau yang mana ada. Okey, macam itulah. Macam Abang Samsul Gau-Gau kan? Abang Samsul Gau-Gau. Dia dulu
bekas polis, disiplin cukup jaga. Itu sebab bila orang panggil dia syuting, orang suka sebab dia jaga masa, dari segi apa, dan kemudian credibility dia. Memang dia pernah buatkan dulu, dia masuk sinaran pasport kegemilangan tu, dia jual bedak rau-rau baru dia kan, sampai orang panggil dia Samsul rau-rau. Sebenarnya dia memang ada experience jual benda tu. Masa dekat jalan Masjid India dulu dia pernah jual. Jadi benda tu, bayangkan bila ada experience, bila ada ilmu, dibawa dalam karier, ia lebih baik daripada kita ada karier tapi tak ada ilmu. Macam contoh, ada pembantu-pembantu kan, bila pembantu macam contohlah macam ni, pengajar-pengajar, dia ada student yang dia favourite ni, bukan sebab dia suka, sebab bodek, tak. Tapi kadang dia nampak student tu, dekat luar dia ada experience yang tertentu, maka dia diminta tolong untuk buat. Sebab apa? Sebab ilmu. Ini sebenarnya yang kita kena faham. Alright, soalan lain? Lelaki, come on. Ada pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Saya Muhammad Ashraf daripada Sydney. Okay. Asal Dung. Saya juga yang pertama. Dua soalan terus. Mewakili lelaki, dua soalan terus kau. Baik kau. Yang lelaki tak ada. Si baik ada penyelamat seorang. Persoalannya. Yang pertama, macam yang kita bezakan angan-angan dengan perancangan. Lepas tu yang kedua, macam mana kita tahu satu perancangan tu ada yang terbaik dan yang bermanfaat. Terima kasih. Okey. Macam mana nak bezakan antara angan-angan dan perancangan? Okey. Angan-angan ni benda yang pada pandangan orang benda tu susah untuk dilaksanakan. Agak mustahil, maka dia akan disebut sebagai angan-angan. Contoh, aku harap sangat aku dapat kahwin dengan anak Sultan Terengganu. Contohlah kan. Memang benda tu betul lah, jodoh tu memang di tangan Allah, tapi tengoklah. Macam itulah kan, maknanya orang akan cakap kau ni berangan lah. Tetapi angan-angan itu boleh ditukar kepada cita-cita kalau dia boleh direalisasikan. Maknanya ada usaha, ada jalan untuk kita realisasikan. Dan angan-angan akan jadi angan-angan seandainya kita tidak sertakan dengan usaha. Perancangan pun dah disebut oleh Sun Tzu tadi, Panglima Angkatan Tentera Cina tadi. If you fail to plan, then you plan to fail. Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Jadi itu yang kita kena fahami. Ya, dan bila sebut tadi yang kedua, apa soalan kedua tadi? Perancangan? Macam mana? Macam mana nak tahu perancangan itu berjaya? Kita dah letak target, kalau kita capai berjayalah. Kan? Saya pun tak tahu kenapa kau tanya soalan tu. Kau pun dapat dalam buku ke apa soalan tu? Tak, tapi betul lah, perancangan dia sama ada kita tak dapat yang itu atau kita dapat lebih baik lagi itu. Kalau dapat lebih baik lagi pun satu bentuk kejayaan. Contoh saya bagi gambaran, sebagai analogi lah. Ada seorang budak, dia balik daripada ambil keputusan peperiksaan dia. Mak dia doa, ya Allah bagilah anak aku keputusan periksa yang terbaik. Anak dia balik, kau dapat exam berapa? Semua E mak. Semua E? Tak apalah, syukurlah. Yang penting kau ambil periksa, mak pun nak cakap apa kan. Dah tu kau pun dah usaha, dah tu terbaik, alhamdulillah. Pada kita keputusan tu tak terbaik. Tapi anak ni tadi rupanya di sekolah tadi dia kena gelak dengan kawan-kawan dia, semua E. Dan dia ingat mak dia marah dia. Sampai rumah tengok mak dia cakap macam tu, dia rasa bersalah sangat. Maka dia cakap dia, aku tak boleh ni, tak boleh jadi ni, aku kena berubah ni, aku kena dapatkan result periksa baik. Diam-diam tanpa pengetahuan mak dia, dia ambil exam balik semula. Dalam tempoh setahun, akhirnya keluar result yang baru, result yang lebih baik. Dia dapat result yang lebih baik, kemudian dia dapat kerja baik. Nampak tak? Jadi betul tak 9E tadi sebenarnya adalah keputusan yang terbaik? Betul. Sebab itulah keputusan yang mengubah dia berusaha menjadi lebih baik. Macam kita sebelumnya KBN, result kita mungkin tak berapa bagus. Mungkin adalah di kalangan kita result tak berapa bagus. Jadi anggaplah itu sebagai satu titik tolak untuk kita menjadi lebih baik lagi. Orang yang ada degree yang apa belum tentu lagi dia dikatakan berjaya. Dengan tahap dia orang tak ada kerja,
Ada yang sampai duduk rumah menyusahkan mak ayah walaupun ada ijazah, ada master. Tapi kita ni nak buktikan kita tak nak menyusahkan orang. Hidup ni biar ada menambah, tak ada mengurang. Nampak tak? Kalau kita tak boleh menyenangkan orang, jangan kita menyusahkan orang. Jadilah apa yang disebut oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Yang Syafiqah tadi boleh tengok ya, dekat Al-Kafi, www.mufti.persekutuan, dia memang ada jawapan detail tentang the ruling of colouring one has colour. Nanti tengok dekat dalam tu. Okey. Okey, terima kasih. Okey, soalan. Alhamdulillah. Semua orang dah sangat memahami. Dan ke ada soalan-soalan tambahan pengajar-pengajar nak tanya? Ke memang telah diwakilkan? Ada pengajar-pengajar nak tanya apa-apa soalan? Silakan. Salam. Okey. 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 Sebenarnya sebagai seorang pengajar ni bukan senang. Kita akan nampak muka yang sama beberapa tahun, lepas tu datang pula muka ni lagi tu kan, faham? Ya Allah, hai menghadap budak ni pula. Aduh, perangai macam-macam pula tu kan. Bukan senang. Tapi satu je. Ikhlaskan hati kita, kita nak buat kebaikan. Jangan fikir kita nak mengajar tau. Kita berkongsi kebaikan. Letakkan dalam hati kongsi kebaikan dan sentiasa share benda-benda yang boleh memberikan semangat pada mereka. Apa juga? Contohnya saya selalu cakap kat dia orang, pada anak-anak murid saya kan, saya kata tak ada, saya tunjukkan satu gambar, ada satu gambar tu lampu tu dia sendiri pegang. Lampu tu dia pegang kepala plug tu. Dia nak cocok dekat plug tu. Sebab kalau dia tunggu orang lain tekan memang dia tak menyala. Maknanya dia kena usaha sendiri. Faham tak? Sebab kita dah melalui tau. You all sebagai pengajar dah melalui dah fasa tu. Fasa susah, fasa you all nak berjaya. Sampai satu tahap you all nak share pula dengan dia, bukan satu benda yang mudah. Tapi kalau kita boleh bawa dia menjiwai apa yang kita alami dulu, itu cukup baik dah. Sebab setiap orang pengalaman berbeza-beza. Kita tak boleh nak suruh dia ikut, mesti ikut sebiji footstep kita. Tapi dia kena ambil semangat yang kita ada tu. Semangat yang kita ada. Sebab dulu kita pun susah. Kita dulu mana ada PowerPoint yang semua, mana ada. Dulu dengan projektornya, dengan apanya. Tapi anak-anak hari ni ada pelbagai benda. Tekan maklumat ujung jari. Dulu Haji Google mana ada. Sekarang tekan ya Ji, bagi maklumat sikit Ji, Google berak keluar maklumat. Dulu mana ada. Tapi kita nak share spirit tu, usaha jugalah yang akan menentukan kejayaan kita. Ya, macam saya tengok kan, ada seorang Cik Nas, nanti mungkin ada yang pengajar yang terapi kecantikan tu. Cik Nas ni dia mencipta satu empire dia wujudkan lawa Asia. Dia nak tujukan lawa Asia. Saya salah seorang motivator untuk bagi semangat untuk orang kat luar yang tak ada ilmu macam you all. Tapi dia kosong. Ibu suri rumah yang nak cari kerja, yang mana lawa Asia dia macam grapefruit. Datang rumah, tak call, pap, datang. Buat pedicure, manicure, kecantikan, spa, rambut, massage, semua dia buat. Dia buat tau. Konsep macam tu sekarang dah mula dibuat. Jadi itu sebab you all kena bersedia tau. Benda ni perubahan demi perubahan akan berlaku. Tetapi you all masih relevan dengan satu tahap. Satu syarat, you all mesti bersedia untuk adapt dengan perubahan semasa. Jangan stick, saya tak tahu, saya tahu setakat tu je. Tak, kalau perlu kita improvise, kita improvise. Maka kemahiran kita tu tetap relevan. Okey? Jadi pada guru, share kebaikan yang kita rasa, kita boleh bagi dekat dia. Jangan kita kedekut, jangan simpan, bagi je. Cakap saya dulu macam ni, saya dulu buat macam ni. Tapi satu je, takkan berlaku kalau you all senyap, you all simpan, you all tak luahkan, tak tanya pada pengajar you all, apa masalah you all, kena share. Saya ada masalah, boleh tak tolong beritahu saya macam mana cara saya nak ni. Saya rasa frust lah. Soalan-soalan yang patut yang tanya kat saya, dia patut tanya dekat guru-guru. Tanya dekat dia orang lebih rapat dengan you all.
Saya bagi mungkin berdasarkan pengalaman saya, tapi pengalaman mereka mungkin lebih spesifik lagi. Okey puan? Terima kasih. Okey, jadi sebagai apa, saya nak bagi inilah, saya nak bagi nasihat juga kepada semua. Apa yang boleh saya nasihatkan, pertama, jangan kita niat nak jadi kaya. Jangan letak niat nak jadi kaya, tapi niatlah nak jadi berjaya dan bahagia. Kenapa? Satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Akhirnya walaupun kita tak capai kekayaan macam orang lain, tapi alhamdulillah dengan rezeki kita ada, kita juga dianggap sebagai berjaya dan bahagia. Akhirnya orang tanya, kau bahagia tak? Itu gak soalan orang tanya. Kemudiannya, ingat tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Memberi lebih baik pada menerima. Kalau you all boleh menyumbang, contribute macam guru-guru, menyumbang ilmu, sumbanglah. Itu lebih baik daripada kita menerima. Share. Bantu orang lain. Banyak akan melihat yang di bawah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan hidup kita ni, Nabi kata, manusia yang paling kaya adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan begitu juga hidup kita ni, semua kena ingat hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Tapi di tengah-tengah tu ada C. C itu adalah choice. Hidup yang macam mana yang kita nak jalani. Pilih. Dan begitu juga, sebenarnya saya pesan tadi, jangan lupa, kalau nak berjalan laju, jalanlah seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Jadi, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang pada hari ini. Ada sedikit makluman saya nak maklumkan kepada semua. Nanti sekarang kalau ada masa boleh tengok kat belakang tu ada